Saya pemimpin yang tidak pernah kecewa sebenarnya. Okay. Harus ingat semasa reformasi terjadi pada tahun 98, I was at peak. Waktu itu saya berada dalam UMNO dan orang yang paling rapat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan saya amati dialog dia dengan dialog hari ini sama. Tak jadi itu rezeki lah itu. Dan alhamdulillah daripada perjalanan tu nampak rezeki dia tu sebab lebih. time tu dia dah mold idea untuk jadi leader macam mana kan. So tapi Hang dah dapat closure lah, at least Hang dah dapat closure dah. Closure, alhamdulillah. Tunggu berapa tahun? Thank you Tan Sri. Lama dari 2015. So itu PRU 14 Tan Sri. So now PRU lepas PRU 15 Tan Sri dapat menjadi speaker. So is that kind of a way untuk tebus balik apa yang tak terjadi, yang dijanjikan pada PRU 14 tapi tak dapat diberikan? No, saya pemimpin yang tidak pernah kecewa sebenarnya. Okay. Harus ingat semasa reformasi terjadi pada tahun 98, I was at peak. Waktu itu saya berada dalam UMNO dan orang yang paling rapat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan saya seorang ahli penjagaan yang berjaya waktu itu, ya. Dan ada position dalam parti. Jadi saya tinggalkan semua itu, terjun masuk di reformasi kerana saya yakin apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar. Because saya kenal Datuk Seri Anwar bukan 2-3 hari. Semenjak saya di universiti lagi. Lebih baik, sebaik saja dia dibebaskan daripada ISA. Dia datang ke kampus. Masa tu saya first year student. 1976 ni UM. Di UM. Jadi dia baru keluar dengan capalnya, dia terus datang. Lepas tu kita ada tetamu khas lah. Dia tetamu khas. First time saya dengar dia. Saya masih ingat lagi perkataan yang saya akan lupa sampai sekarang. Satu idiom yang digunakan adalah conscience of the majority. Dan hari ini dia masih cakap tentang conscience of the majority. Dan hari ini masih lagi pakai capal. Masih sama. Jadi maknanya semenjak saya first year, di mana juga dia pergi ceramah, saya ikut. Masa itu kat universiti, kebanyakan universiti di KL kan. UKM, UTM, semua lah, UPM, semua ni. Jadi dia akan termasuk ITM. Ibrahim Ali KS ITM. Jadi saya akan ikut. Dan saya amati dialog dia dengan dialog hari ini sama. Conscious majority dan beberapa nama besar yang dia dropkan. Malik bin Nabi, this is a big name yang digunakan. Jadi saya rasa maknanya daripada zaman 76 sampailah saya masuk kerjaan dia pun jadi Timbalan Perdana Menteri, saya dalam kerjaan, dan apa yang berlaku 98 itu membuat saya buat keputusan. Do I to stay dengan kenikmatan yang ada waktu itu? I was doing very well. Saya ada kilang, saya ada perusahaan yang berjaya, dan kilang saya pun nak masuk listing, dah masuk pun proposal untuk listing. Kalau saya tunggu mungkin dalam 5 bulan katuk gong, mungkin saya akan menjadi seorang jutawan. But then peperangan dunia ketiga berlaku. 98. Okay. Peperangan dunia ketiga berlaku. Saya kena buat keputusan. Jadi buat keputusan ni saya yang besar ni. Ya. You sokong Datuk Seri Anwar yang berada dalam jail waktu tu. Berada dalam kita pun tak tahu ke mana kita nak pergi ni. Because nak tengok cahaya di ujung terowong tak nampak. Terowong tak nampak, cahaya pun tak nampak. Waktu itu. Okay? Kita tak tahu. But I think Damir lah. It's about Damir. Saya merasakan, I think I got to fight for the truth. Kebenaran akan muncul lah. So that's it, beginnya reformasi. Semenjak itu I never turn back. Fast forward 20 tahun lebih. 25 tahun. 25 tahun. Think made the right decision. You are sitting here now. Alhamdulillah. Tapi masa mula-mula lepas GE 15 tu, Tan Sri, Tan Sri macam mana jadi speaker tu, perjalanan jadi speaker tu? Adakah Tan Sri dah tahu? Because ada orang cakap, dia dah awal-awal announce dia tak nak bertanding kat Sungai Petani. So itu dah first clue. So macam dah plan dah ni nak jadi speaker kalau PH menang. Ini memang suatu yang saya tak pernah mimpikan. I never had in my mind yang saya one day akan jadi speaker.
So even when you decide, when you announce that you tak bertanding parlimen tu, bukan sebab ni, macam tak ada kena-mengena lah. Tak ada. Apa yang berlaku ialah waktu itu kan negeri umumkan lewat, bubarkan. Semua ada 6 negeri. So one fine day, saya datang ke Kuala Lumpur, saya jumpa Presiden Datuk Seri Anwar waktu itu. Saya kata, sir, saya tidak mau bertanding. Saya tak mau pertahankan Sungai Petani. Tapi saya nak, masa itu saya adun gurun. Saya nak concentrate gurun because I want to go back to become MB. I told him, I want to come back to become MB because I missed that chance. I was denied. Yeah. I was denied and I want to come back. So saya set, and saya rasa saya ada kot sedikit capability lah untuk mobilize kan. And then Datuk Seri Anwar cakap apa? No, dia kata okay lah. You tak mau bertanding or concentrate. Then dia kata, then who's going to take over? Because you menang besar. Your majority waktu tu 21,500. Besar. Saya kata, then you bagi kat ketua muda lah. Dia kata, siapa ketua muda? Saya kata, ketua muda Dr. Taufik. Oh, iyalah dia lupa. Dia kata, tambah panggil Dr. Taufik. Waktu tu Taufik bekerja dengan saya. So, bincang-bincang. Lepas tu, saya kata, okay lah. Proceed. Bila dia menang dan dia form government, one fine day dia minta Datuk Saifuddin call saya, Saifuddin Nasution. Saifuddin kata, Joe, bos orang jadi speaker. Saya kata, jangan bekerja gila Din. Aku tak mau jadi speaker. Aku nak jadi MB. Dia saya set my mind. Aku nak jadi MB. Aku memang dah set my mind. Dia kata, no. Dia kata, tak apa. Din, beritahu bos. Give me about 24 hours. Cik, act lah tu. Give me about 24 hours. Saya pun letak phone. I was driving to my office di Sungai Petani. 3 minit kemudian, PM call. Saya kata, Joe, you tolak. Sir, I want to be MB, sir. No, call me back. Dan perbincangan berlaku lah. Then finally I say, is it in order, sir? Yeah, you want come back. So, come back to KL. So the next day tu, saya drive to KL. Dan kita explain. He explained to me lah. No, you come back to KL. But sir, I got to resign daripada ADUN because dalam perlembagaan tak boleh. Tak boleh jadi ADUN dan juga dia kata, no, you resign lah. I said, okay lah. If that's what the nation needs, I do it. So saya pun resign lah daripada ADUN dan come back here. Jadilah apa what is today. Apa yang jadi hari ni. Okey, jadi dah. Mana tidak jawapannya tidak dirancang. Tak rancang lah. Tak tahu pun at that point. Tak tahu pun, dan saya pun walaupun saya rapat dengan speaker sebelum ni, Tan Sri Pendekar dan beberapa speaker yang lain. Tapi saya tak pernah mimpikan yang saya akan berada di sini one day. Sebab Tan Sri Arif pun rapat. Kami Tan Sri Arif, Tan Sri Azhar dan saya, we came from the same school. Sekolah dengan Ibrahim. Sekolah Ibrahim. Tapi awal-awal itu Tan Sri Dr. Taufik menggantikan sebagai MP. Dr. Taufik pada yang tak ingat atau tak tahu adalah anak kepada Tan Sri Johari. Yang baru ni Of course time tu adalah orang yang ada perception yang lari sikit, misperception, cakap dia bagi ke anak dia nak build dynasty dan sebagainya. That's one thing. I think dekat Rusi tu okay, there's nothing in the law yang menghalang. Dia tak illegal. Tapi how about bila dia masuk ke Dewan Rakyat, di mana Dr. Taufik selaku seorang MP dikawal selia oleh speaker dalam Dewan Rakyat oleh bapanya. Ada konflik tak kat situ, Tan Sri? Ada. Sebab because the moment saya di bench, selalu saya kata I'm colorblind. Sama ada belah kanan saya, belah kiri saya ataupun anak saya, I don't care. You're MP, you're MP. Kita ada peraturan kita. Not necessarily you anak I waktu itu you dapat extra 10 minutes, no, same. So to me it's very simple lah. Kalau you want to run things, run properly lah. Kalau tidak, you akan ada conflict interest dan bila ada conflict itu jiwa itu tak tenang. So might as well do the right thing in life lah. We do the right thing in life. Tapi macam Tan Sri dah lama dengan Datuk Seri Anwar. Since 70s lah. About 50 years from about 50 years duk sembang pasal reformasi all the way sepanjang masa. Bila you dah jadi speaker ni sekarang, you rasa apa reformasi yang you dah berjaya buat? Sebab saya rasa orang duk dengar, kita duk cakap reformasi. Cuma dia macam jadi buzzword. Dia macam kataan je reformasi. So retorik lah. Mungkin kalau Tan Sri dengan peluang yang ada hari ni, mungkin boleh fahamkan at least kami dulu
apa reformasi yang dah berlaku. Sebab kalau saya personally berbanding sebelum-sebelum ni, parlimen itu lebih terbuka sekarang ni berbanding sebelum-sebelum ni. Senang sikit nak masuk. Kalau kasut tu tersalah pakai pun masih boleh lepas masuk. Tadi kena cakap Robot sneaker kan, tadi kena tegur sebab boleh masuk. Okay, kita nak justify sebab ni kali kedua kita dalam parlimen, kita pun lupa kan. Tapi polis tu bagi masuk lah, dimaafkan. Dia macam sebelum ni tak boleh masuk langsung, Tan Sri. So yeah. itu mungkin reformasi yang ada. Tapi kalau Tan Sri sekarang, mungkin Tan Sri boleh share apa jenis reformasi yang Tan Sri dah buat lah. Okay, let's start dengan parlimen dulu. Yang pertamanya, kewujudan Special Select Committee. Dulu dia bermula dengan Tan Sri Pendekar. Panjang. Saya masa tu saya di Ketua Whip Pembangkang, bincang dengan dia. Okay, dia cuba buat Special Select Committee, tapi tidak mendapat dukungan dan sokongan daripada Prime Minister waktu itu. Okay. Maknanya dalam kehadiran Special Select Committee tapi meaningless. Dia tak ada gigi. Tak ada gigi. Cakap tapi tak ada gigi. Sebab menteri-menteri dan juga kabinet sendiri tidak memberikan perhatian dan juga cooperation. Kemudian Tan Sri Arif datang. Lepas tu cuba. Tan Sri Azhar juga cuba. Tetapi dah datang saya kata look here PM. Kita membantu, saling membantu, complementary to kabinet kan. Dunia dah berubah. Maknanya apa yang berlaku dalam kabinet itu kadang-kadang juga perlukan second opinion. Di sini Special Select Committee become very important. Dalam Special Select Committee itu pula dianggotai oleh backbenchers yang kerajaan dan backbenchers juga daripada pembangkang. So isu yang dibincangkan itu isu negara. Keputusan yang dibincang itu akan diletakkan dalam bentuk report, dia letakkan atas meja. Dan again, ahli parlimen boleh debate. Yang penting apa dia? Isu tu dikongsi bersama dalam masa yang panjang oleh dua-dua belah pihak. Oleh kerajaan dan oleh pembangkang. Jadi maknanya pelibatan parlimen tu tidak terhad kepada kerajaan semata-mata. Tidak. That's the masalah. Yang kedua, kita ada special select, kita ada kamar khas. Isu-isu tempatan, isu-isu yang lebih menjurus kepada urusan-urusan pentadbiran di kawasan-kawasan. Kita ada kamar khas. Dan kamar khas tu berjalan selari dengan main chamber. Dan for the first time dalam sejarah Malaysia, yang mempengurusikan ataupun jadi preside, saya beri juga kepada pembangkang. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Kan? Maknanya pembangkang juga ada peluang untuk preside. Kan? Dan ada juga contohnya peraturan mesyuarat 18.1 yang memerlukan debate yang panjang. Sebab dalam main chamber ni kita tak ada masa. Kadang-kadang the max you boleh debate, max about 12 minit now, 12 minit. So kita allowkan 18.1 dibawa ke kamar khas. Dan you ada 30 minit, 30 orang yang mengusulkan isu tersebut, dan 30 minit juga kerajaan akan menjawab. So there's a good debate between these two. So you akan, dan now live. Jadi ini ialah benda-benda yang saya lakukan. Di samping saya tengok saya juga ini itu peringkat saya juga sebagai speaker tidak hanya menjalankan tugas-tugas mentadbir perjalanan di sini, tetapi saya juga ada reach out program di mana saya turun ke universiti-universiti. Macam semalam kita dah buat di ITM Seremban, kita dah buat UNITA, kita dah buat di IKM Sungai Petani, dan insyaAllah kita akan buat di ITM Shah Alam lepas ni. So this is where saya berjumpa dengan lecturer, saya jumpa dengan student. Kalau di UKM 3,000 orang lah. Ramai. ITM ramai sungguh. Dan saya open any question you ask lah. Dan sudah tentu tajuk saya tu ialah nurturing the future leaders. That's saya obsessed. Dan saya obses sungguh dengan tajuk ni, nurturing the future leaders. So saya rasa sementara saya berada di sini, saya access kepada everything. Saya nak supaya leaders itu, because I believe strongly leaders are not born, leaders are created.